السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kalau musanif berkata, musanif kitab perisai bagi sekalian mukallaf, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala, manafa'na bi'ulumihi, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya fid darain, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kata musannif kitab Aqidah At-Tahawiyah, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatih kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Terjemahan daripada matan itu, sentiasa ya Allah, serta segala sifatnya, yakni sifat Allah, sedia kala. Maknanya qadiman tu sedia kala. Sedia kala maknanya tidak ada permulaan. Kerana sesuatu yang ada permulaan itu, maknanya dia bermula daripada tiada. Maknanya dia menerima tiada, kemudian baru ada. Maka Maha Suci Allah bersifat dengan sifat itu, kerana itu sifat makhluk. Jadi sifat Allah Ta'ala ni dia sedia kala, qadiman. Sebelum ada makhluknya lagi. Qabla khalqihi maknanya sebelum ada makhluk. Sebelum ada penciptaan makhluk, Allah Ta'ala ni sifat dia dah sedia ada. Tiada bertambah ia, tiada bertambah ia, yakni bertambah sifat Allah Ta'ala itu dengan sebab ada mereka itu. Maknanya bukanlah sebab ada makhluk maka Allah Ta'ala sifat dia bertambah. Dengan sebab ada mereka itu akan sesuatu daripada sifatnya yang tiada ada dahulu daripada mereka itu. Maknanya bukanlah bermakna bila Allah Ta'ala menciptakan makhluk maka sifat dia pun bertambah. Itu dia. Seperti ada ia serta segala sifatnya tiada berpermulaan. Maknanya seperti sifat Allah Ta'ala itu, segala sifat Allah itu ada permulaan. Maha Suci Allah. Macam manusia lah. Kadang sebelum sekolah dia tak ada sifat-sifat tu. Tapi selepas sekolah dia ada sifat-sifat tertentu yang terbentuk bila dia dah sekolah. Itulah juga ada kala orang sebelum kahwin dia tak ada sifat tu.
Tapi setelah dia kahwin, mana ada sifat-sifat. Makna dia berubah kepada satu keadaan yang lain. Maka Maha Suci Allah Ta'ala begitu. Kerana Allah Ta'ala ni qadim. Dia qadim makna dia sedia ada dah. Sedia ada dia tu sifat dia sempurna. Bukanlah bermakna bila dia mencipta makhluk, maka bertambah sifat dia. Tidak begitu. Dia dah maha sempurna sebelum ada makhluk lagi. Itu yang dikatakan sifatnya azalian. Tidak ada permulaan. Demikian juga sentiasa ia atasnya tiada berkesudahan. Begitulah juga Allah Ta'ala ni dia berkekalan dengan sifat kesempurnaan dia tu sehinggalah maknanya tanpa ada kesudahan. Itu yang kalau kita mengaji sifat 20, Allah Ta'ala ni dia qidam dan dia baqa. Qidam maknanya Allah Ta'ala ni dia sedia ada tanpa ada permulaan. Menafikan ada permulaan. Kerana yang ada permulaan itu adalah benda baru. Yang ada permulaan, setiap yang ada permulaan itu adalah benda baru. Maknanya ia didahului oleh tiada. Macam kita ni lah. Dulu kita tak ada. Kemudian kita ada. Dan ada kita bermula dengan tarikh lahir kita. Jadi Allah Ta'ala maha suci daripada demikian. Kerana itu sifat makhluk. Bila sifat makhluk maknanya dia lemah. Begitulah juga dengan Allah Ta'ala ni baqa. Baqa maknanya Allah Ta'ala ni kekal, tidak ada kesudahan. Itulah dikatakan sifat baqa ni sebagai sifat salbi. Menafikan sesuatu yang tak layak pada Allah. Apa yang tak layak? Allah Ta'ala ni ada kesudahan. Itu tak layaklah ada pada Allah. Kerana yang ada kesudahan ni maknanya fana, binasa. Macam kita lah manusia ni, kita fana, kita binasa dengan kematian kita. Begitulah juga dengan alam. Alam ni fana dengan kehancuran alam, dengan kiamat tu. Maka oleh kerana itulah sifat qidam dan baqa itulah yang sekarang ni yang kita sedang bincangkan. Sebenarnya cuma dalam bentuk approach yang berbeza daripada pengajian pengajian sifat 20 yang biasa dibahaskan dalam pendekatan metodologi Asy'ariyah Maturidiyah lah. Yang sekarang ni tengah dibincangkan banyak di medsos kan. Pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah bahasannya secara sifat 20. Manakala manhaj salaf yang kita belajar dalam kitab ni, kitab Risai bagi Mukallaf ni, yang menterjemah daripada kitab asalnya kitab Tahawiyah, ini manhaj salaf. Dia tak sebut secara satu persatu 20 sifat tu. Tapi hakikatnya sama aja, bahasannya sama. Seperti mana yang disebut dalam kitab tadi, sifat-sifat Allah ni dia qadim. Qadim. Sebelum ada makhluk lagi. Maknanya bukanlah bermakna bila Allah Ta'ala dah cipta makhluk, tiba-tiba Allah Ta'ala ada sifat-sifat tertentu lain. Maha suci Allah kerana dia dah qadim. Qadim Allah Ta'ala ni dia maha sempurna. Dan Allah Ta'ala juga dia kekal tanpa ada penghujung. Tanpa ada penghujung sebab dia baqa, ada sifat baqa. Maknanya baqa nanti kata tidak menerima kebinasaan. Baik. Apa syarah daripada kitab ni? Arti matan yang atas tadi bahawasanya Allah Ta'ala ni sentiasa bersifat ya Allah dengan segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Maksudnya akal kita tak tercapai nak meneliti, nak mengenal segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Menunjukkan kelemahan akal kita. Akal kita ni hanya mampu memahami perkara-perkara tertentu yang
di dalam apa nama ni sempadan dia. Sebab itulah para ulama dia memudahkan cara kita nak mengenal Allah Ta'ala ni. Dengan pendekatan manhaj salaf dan juga pendekatan manhaj khalaf. Jadi kita yang apa nama ni, yang kita ni hanya perlu belajar lah. Belajar dan berusaha memahami sebaik mungkin. Baik, jadi Allah Ta'ala ni sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Itu keimanan kita secara apa nama ni, secara ijmalnya begitu. Ijmal maknanya secara keseluruhannya kita beriman Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan bila kita nak belajar tu yang ulama-ulama kita susun dalam pendekatan salaf yang begini, pendekatan Asy'ariyah Maturidiyah yang begini, itu yang kita nak belajar secara detail untuk mudah faham. Itu yang timbulnya sifat 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan juga satu sifat yang harus. Itu hasil daripada ijtihad para ulama yang tak sayangnya kita nak perlekehkan ke, nak hina ke dan sebagainya, sebab kita ni siapa kan? Ilmu kita pun tak ke mana. Jadi kita hormat dan kita belajar je lah. Baik. Dan tiada harus diiktikadkan bahawa Allah Ta'ala disifatkan dengan satu sifat, kemudian daripada tiada bersifat ya Allah dengan dia dengan sifat tersebut. Maknanya haram kita iktikadkan Allah Ta'ala ni, sifat Allah Ta'ala ni bermula dengan tiada. Macam kita lah kan. Contoh sifat kita ni, sifat boleh bercakap kita ni kan. Sifat boleh bercakap kita ni bermula dengan dulu kita tak pandai bercakap. Lahir-lahir daripada perut mak kita, kita tak pandai cakap. Kemudian bila umur kita bertambah, kita mula belajar bercakap. Maknanya kita ni pandai bercakap sampai sekarang ni, boleh berceramah, boleh talk lah, boleh bagi talk, boleh bagi speech macam-macam ni, adalah proses pengalaman kan? Daripada belajar secara formal ataupun tak formal. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala tu begitu. Maha Suci Allah Ta'ala ni dia bersifat dengan satu sifat yang bermula dengan tiada. Kerana segala sifatnya tiada berpermulaan. Maknanya sifat Allah ni azali. Dia tak ada starting dia. Semacam dengan zatnya. Zat Allah Ta'ala ni pun dia azali. Maknanya tidak ada permulaan. Macam kita ni ada permulaan. Permulaan kita daripada tarikh lahir contohnya. Sifat kita pun ada permulaan. Anda bercakap umur berapa? 4 tahun contoh, 5 tahun contoh. Kan? Kita pandai membaca umur 5, 6 tahun, 7 tahun. Itu semua sifat-sifat yang mendatang. Yang hasil daripada pendidikan formal ataupun tidak formal. Maha Suci Allah Ta'ala begitu. Sifat Allah dah memang sejak azalinya dia sempurna. Begitulah dengan zatnya. Zat Allah Ta'ala ni sejak azali lagi dah sempurna. Dan lagi segala sifatnya sifat kesempurnaan dan ketiadaannya itu sifat kekurangan. Jadi mana boleh Allah Ta'ala menerima tiada. Dulu tak ada sifat tu, kemudian tiba-tiba ada. Maknanya Maha Suci Allah. Itu perkara yang tak layak pada Allah Ta'ala. Dan tiada harus bahawa hasil baginya kesempurnaan, kemudian daripada bersifat ia dengan lawannya. Maknanya mustahil lah. Tiada harus makna mustahil lah Allah Ta'ala ni. Dia istilahnya dia gain kesempurnaan tu. Gain ni maknanya apa? Menambah kesempurnaan sifat tu daripada sifat kekurangan. Macam kita lah. Dulu tak tahu cakap, kemudian kita mula cakap pelat-pelat, kemudian mula bercakap lebih baik, kemudian lebih fasih kan. Itu sifat manusia lah, sifat makhluk. Maha Suci Allah bersifat demikian. Kerana kalau Allah Ta'ala bersifat demikian, maka tak ada beza Allah Ta'ala dengan makhluk. Wal'iyadzubillah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Baik. Bermula
perkataan musannif, bermula perkataan musannif, pengarang kitab At-Tahawiyah tu, dalam tulisan yang Arab tu, sentiasa ia Allah serta segala sifatnya sedia kala. Maknanya Allah Ta'ala ni segala sifat-sifat tu sentiasa dalam keadaan qidam. Yang kita keluar dalam pengajian sifat 20 kan, kita belajar Allah Ta'ala ni mendengar, Allah Ta'ala ni melihat, Allah Ta'ala ni mengetahui. Semua sifat-sifat tu adalah sifat yang memang qidam. Sifatnya qidam, maknanya sifatnya sedia ada. Bukan yang mendatang. Bukannya time-time tertentu dia datang. Tak. Dia dah sedia ada sebab ia ada termasuk dalam sifat-sifat kesempurnaan. Jadi hingga akhirnya, hingga akhir perkataan tu lah. Perkataan yang atas tu. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi, dan seterusnya tu. Itu yang dikatakan hingga akhirnya. Hingga akhir matan tu lah. Itu yang dikatakan matan. Teks tu, teks yang asal tu, itu dikatakan matan. Matan akidah At-Tahawiyah. At-Tahawiyah ni pengarang dia lah. Pengarang kitab tu. Jadi kata musannif, kata syarah dia, yakni Syekh Abdul Qadir Mandiri, maknanya matan tu tadi sentiasa ia Allah serta segala sifatnya sedia kala hingga akhir matan tu, mengisyaratkan mengisyaratkan musannif dengan perkataan tu kepada menolak atas Mu'tazilah, yakni menolak atas pandangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mu'tazilah dan Jahmiyah ni dia hampir sama. Maknanya menggunakan akal dalam membahaskan sifat Allah. Dan mereka yang setuju dengan mereka itu daripada Syiah. Syiah pun ada pandangan yang hampir sama dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang banyak menggunakan akal. Apa dia orang punya kata-kata? Kerana bahawasanya mereka itu berkata, ini kaul daripada tiga puak ni lah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebahagian daripada Syiah, yang ditolak oleh musannif kitab ni. Baik, apa kata mereka? Bahawasanya Allah Ta'ala jadi ia kuasa atas memperbuat dan berkata-kata. Maknanya dia orang ni kata Allah Ta'ala ni dia boleh buat sesuatu dan juga boleh berkata-kata. Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Kemudian daripada tiada kuasa atas keduanya. Maknanya dia orang yang berpandangan Allah Ta'ala ni dulu tak ada sifat tu. Tiba-tiba maknanya Allah Ta'ala dia boleh bercakap. Maknanya Allah Ta'ala ni boleh bercakap kemudian. Kemudian Allah Ta'ala ni boleh buat sesuatu kemudian. Yang ni kemudian daripada maknanya dulu Allah Ta'ala tak ada sifat ni, kemudian tiba-tiba dia boleh bercakap dan dia boleh berkata-kata. Kan? Jadi ini satu pandangan mereka yang bersalahan, yang salah, yang batil. Sebab seolah-olahnya mereka menyamakan Allah Ta'ala ni dengan makhluk. Makhluk ni betul lah. Dulu dia tak ada, kemudian dia ada. Dulu tak boleh cakap, kemudian boleh bercakap. Baik. Jadi, ini perkataan mereka, bahawasanya Allah Ta'ala jadi ia kuasa atas memperbuat dan berkata-kata, kemudian daripada tiada kuasa atas keduanya. Maknanya tak boleh bercakap dan tak boleh buat sesuatu. Kerana jadi memperbuat dan berkata-kata itu mungkin. Kemudian daripada ada keduanya mustahil. Itu dia. Apa maksud dia? Kerana sifat boleh memperbuat sesuatu, mencipta sesuatu, dan juga boleh berkata-kata itu bagi pandangan mereka ini sesuatu yang mungkin. Mungkin ni maknanya sesuatu yang boleh ada dan sesuatu yang boleh tidak ada. Itu yang dikatakan mungkin. Macam katakanlah seorang tu bercakap, dia ni bisu lah. Jadi bila kita dengar perkataan dia ni bisu lah. Perkataan dia ni bisu mungkin betul, mungkin tak betul kan. Mungkin betul dia bisu, mungkin juga dia tak bisu. Jadi itu yang dikatakan mungkin. Mungkin sesuatu yang harus. Boleh ada dan boleh tiada. Jadi menurut pandangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Syiah ni, bagi mereka
uh, ke, uh, Allah Ta'ala ni dia boleh memperbuat sesuatu dan boleh berkata-kata, ini sesuatu yang mungkin bagi Allah, sesuatu yang harus bagi Allah. Kemudian mana yang terjadi daripada ada keduanya mustahil. Maknanya dulu Allah Ta'ala tak ada, ya, tak boleh bercakap, tak boleh buat sesuatu, maknanya benda itu mustahil lah. Kan? Benda itu mustahil. Tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bercakap dan Allah Ta'ala boleh buat sesuatu. Jadi itu satu yang mungkin boleh berlaku. Kan? Ini pandang mereka. Dan terbalik keduanya daripada tertegah yang bangsa zat kepada amkan yang bangsa zat. Apa maksudnya? Maknanya kalaulah mereka berkata begitu, maknanya Allah Ta'ala ni dia boleh buat sesuatu dan juga dia boleh berkata-kata itu, sesuatu yang perkara itu berlaku pada Allah didahului oleh tiada, oleh tiada, kan? Maknanya dulu Allah Ta'ala tak boleh bercakap, dulu Allah Ta'ala tak boleh buat sesuatu, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bercakap dan Allah Ta'ala boleh buat sesuatu, maka benda ni terbaliklah. Maksudnya terbalik, dulu Allah Ta'ala tak ada. Bila Allah Ta'ala tak ada sifat-sifat tu, maknanya itu yang dikatakan perkara yang maknanya sifat yang bergantung pada zat. Ya. Kalaulah sifat tu tak ada, maknanya zat Allah Ta'ala pun tak ada juga. Itu yang dikatakan amkan yang bangsa zat. Itu datang daripada amkan yang berbangsa zat. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala tu ada. Ada sifat-sifat tu. Maka bila mengatakan ada sifat-sifat tu, mestilah sifat-sifat tu berdiri pada zat. Berdiri pada zat. Jadi benda ni mustahil lah. Maknanya kalau katakan dulu Allah Ta'ala tak ada sifat boleh berkata-kata dan boleh mencipta, maknanya Allah tak ada zat. Bila Allah Ta'ala tak ada zat, Allah Ta'ala tak ada lah. Itu yang dikatakan amkan yang bangsa zat. Allah Ta'ala tak ada. Kan? Ha. Tiba-tiba Allah Ta'ala ada. Bila Allah Ta'ala boleh berkata-kata dan Allah Ta'ala boleh boleh buat sesuatu, maknanya tiba-tiba Allah Ta'ala ada zat dia. Maka ini benda yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara ni agak memang kena faham betul-betul lah. Sebab kalau kita mengaji secara sifat 20, mungkin perkara ni lebih mudah difahami sebab dia akan bahas apa makna mungkin, apa makna adam dan sebagainya. Jadi untuk lebih mudahkan cakap dalam bahasan kita hari ini, mudah fahamnya, zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala dia berdiri pada zat. Macam kita lah. Cuma zat Allah Ta'ala tu kita tak tahu apa hakikatnya macam mana. Begitulah dengan sifat Allah Ta'ala tu, hakikatnya kita tak tahu. Kita hanya tahu Allah Ta'ala ni wujud dengan sifat, dengan zat dan sifat. Jadi Maha Suci Allah Ta'ala ni dia didahului dengan tiada. Makna kalau Allah Ta'ala ni contohnya dulu dia tak boleh bercakap dan juga dia tak boleh mencipta, maknanya dia dulu tak ada lah, zat dia tak ada. Kan? Maka benda itu mustahil pada Allah Ta'ala. Baik. Dan kata musannif lagi, dan perkataan mereka itu adalah batil. Mana sebab mereka meletakkan Allah Ta'ala ni macam makhluk pula. Yang sifat Allah boleh datang dan pergi, kan? Wala'iyyazubillah. Kerana lazim daripadanya bersifat zat Allah Ta'ala yang qadim dengan sifat yang baru. Maknanya kalau kita berpegang dengan pandangan, menerima pandangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Syiah ni, maknanya kita telah meletakkan Allah Ta'ala ni macam sifat benda yang baru. Benda yang baru. Dan berdiri sifat yang baru dengan zat yang tiada berpermulaan. Dan berdiri sifat yang baru dengan zat yang tiada berpermulaan. Dan demikian itu tiada diterima akal. Macam mana Allah Ta'ala ni boleh ada sifat, contohnya sifat yang baru pada zat yang tidak ada permulaan. Maknanya sedangkan Allah Ta'ala ni sejak dulu tak ada permulaan, maknanya zat Allah ni azali, dia qadim, dia tak ada permulaan, maka Allah Ta'ala ni sejak dulu lagi, sejak azali lagi,
Sebelum ada makhluk lagi, Allah Ta'ala dah sempurna sifatnya. Tak perlu nak tunggu ada makhluk barulah boleh mencipta dan sebagainya. Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang dinisbahkan kepada benda-benda yang baru ataupun makhluk dia sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullahu taala, kata musannif kitab Bidayatul Hidayah, yakni Imam Al-Ghazali, dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwuduk. Ini perkara-perkara yang makruh lah ketika berwuduk. Apa dia? Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Lepas berwuduk, kita kibas-kibaskan tangan untuk memercikkan air. Air baki pada muka, pada tangan tu kan, kita kita kibas-kibas, sebab takut menyebabkan orang sebelah kiri kanan kita tak selesa. Benda tu dikira makruh lah. Begitu juga termasuk makruh ni ialah mengelap air wuduk. Sebaik-baiknya biarlah wuduk ni kering sendiri. Tapi pengalaman Nabi masa di Syria dulu, di Jordan musim sejuk kan. Kerana udara yang sangat sejuk. Kalau ambil wuduk di masjid tu memang orang kata sejuk gila lah air tu kan. Jadi kebiasaannya orang Arab ni kalau musim sejuk lah lepas dia ambil wuduk tu dia akan ambil tisu dia lap sebab tak tahan sejuk. Itu mungkin ada ni lah, ada dia punya sebab lah. Tapi untuk kita ni eloknya kalau kita dah ambil wuduk, janganlah kita mengelap wuduk kita, biarlah air wuduk tu kering sendiri. Baik, yang kedua, menampakkan air ke muka dan kepala. Mana ketika kita basuh muka tu, jangan kita tampar air ke muka sehingga memercikkan air itu ke orang sebelah, orang tak selesa lah. Kerana dianggap makruh sebab menyebabkan orang lain tak selesa dengan kita. Yang ketiga, bercakap-cakap. Masa wuduk kita bercakap-cakap, berbual pasal bola lah, pasal makan lah, pasal ceramah, pasal apa kerja lah dan sebagainya. Sebab bila kita bercakap-cakap, maka apa nama ni, khusyuk kita ni tak ada lah. Kita akan bercakap-cakap dengan kawan kan. Sebab itulah katakanlah ketika kita berwuduk, azan. Maka kita boleh teruskan wuduk, dan selepas wuduk kita jawablah azan tu. Dan kita jawab azan. Boleh saja, tak ada masalah. Ataupun kalau katakan tengah azan kita tak nak ambil wuduk dulu, kita nak jawab dulu pun boleh juga. Kita jawab dulu azan untuk dapatkan dia punya kelebihan dia. Doa dulu azan dan juga berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Kemudian barulah kita berwuduk. Bila habis wuduk kita berdoa. Jangan lupa jangan kita tinggalkan doa lepas wuduk. Sayang sangat. Sebab antara doa yang kita baca minggu lepas kan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin kan. Itu doa tu, bayangkanlah kalau Allah Ta'ala makbulkan doa tu untuk kita, maka Allah Ta'ala akan jadikan kita ni minat tawabin, daripada orang-orang yang bertaubat dan terus bertaubat dan sentiasa memperbaharui taubat, renew taubat. Itu yang dia katakan tawabin. Untunglah kita kalau kita dimudahkan Allah untuk kita dapat sentiasa bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahirin kan. Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang-orang yang menyucikan diri, zahir dan batin. Dosa pun kita sucikan, kekotoran batin yang zahir pun kita sucikan. Dan doa waja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Untunglah kalau kita Allah Ta'ala jadikan orang yang saleh, dimudahkan untuk menjadi orang yang saleh.
Orang yang saleh ni adalah orang yang jiwanya senang beribadah, tak rasa berat, senang untuk belajar ilmu kerana kecintaan hati pada ilmu. Ya. Agama ni tak dirasakan satu yang membebankan, kan. Kalau tidak, selama mana kita rasa agama ni membebankan, susahlah sembahyang, asyik nak belajar ilmu je, susahlah nak ni nak itu, kan. Maknanya kita rasa agama ni membebankan, maka tak layak kita ni jadi orang yang soleh. Sebab orang soleh ni antara 4 golongan yang Allah Ta'ala jamin mendapat apa? Mendapat petunjuk dia. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Itu untungnya orang yang jadi orang yang soleh. Jadi jangan tinggal doa lepas berwuduk. Kemudian yang keempat, menggunakan air tanpa ada hajat. Bukan. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. 3 kali sunat. Kurang 3 kali makruh. Lebih 3 kali pun makruh. Itu dia. Maknanya kan senang dapat pahala. Buat 3 kali cukup dapat pahala. Dalam bulan Ramadan contohnya, janganlah kita berkumur-kumur sampai lebih 3 kali, kan. Sampai hilang haus lah. Punya kuat kumur kita, kan, bulan Ramadan. Puasa. Sampai 5 kali, 6 kali kumur, kan. Sampai hilang haus. Kalaulah lebih 3 kali kita kumur-kumur, tiba-tiba tertelan air, batal, eh. Sebab kita dah buat sampai kali yang keempat yang bukan sunat. Kalau dalam lingkungan sunat, 3 kali tu okey lagi. Itu kena faham. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat. Maknanya wuduk, untuk air untuk wuduk itu hajatlah, keperluanlah. Tetapi hanya semata-mata was-was. Kan ada setengah orang, kan, dia nak dapatkan bila berwuduk dia was-was. Dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwuduk ini namanya walhan. Walhan. Maknanya jangan kita tunduk kepada was-was syaitan yang memang nakkan kita membazir air dan menyusahkan kita. Habis ada anak usrah, teruknya, kalau dia nak semayang ni, kalau berwuduk saja berjam-jam dalam bilik air. Berjam-jam dalam bilik air. Dia nak kena, dia kalau masuk bilik air tu nak berwuduk, dia kena basuh dulu bilik air tu, bersihkan sampai dia yakin tak ada najis sebagainya, dia bersihkan. Lepas tu nak ambil wuduk tu berkali-kali, kan. Kejam-kejam lah istilahnya. Sampai ada masa kena sampai habis waktu. Itu yang syaitan suka. Sampai habis waktu tak habis nak ambil wuduk ni. Dan akhirnya dia ada masa dia bosan dengan semayang ni. Dia bosan dengan semayang. Pergi semayang jemaah pun susah dan sebagainya. Maka inilah yang disukai oleh walhan. Wal'ayazubillah. Baik, yang keenam daripada perkara yang dimakruhkan berwuduk ialah berwuduk dengan air musyammas. Apa makna musyammas? Daripada perkataan syamsun lah, matahari. Musyammas ialah air yang terkena panas matahari. Maknanya dipanasi cahaya matahari secara direct. Secara direct dan di negeri yang panas pula. Yang terdedah kepada panas matahari secara terus. Kalau macam kita ni kadang rasa air paip tu panas juga, tapi dia di dalam paip air, kan, dia tak terdedah. Sebab air yang terdedah dengan cahaya matahari yang terik, terutamanya di negara-negara yang panas, mungkin ada kesan yang negatif lah kepada kulit dan sebagainya. Dan yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Ini pun lagi satu yang sangat dimakruhkan dalam air bekas tembaga. Kemudian dijemur pula di tengah panas, itu lagi boleh membawa kepada penyakit sopak tu. Lagi bahaya tu. Maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwuduk. Makruh ketika berwuduk maknanya
sewajarnya kita tinggalkanlah. Kita tinggalkan. Dan disebut pula dalam hadis, inna man zakarallaha inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yazkurillaha lam yatahur minhu illa ma asabahul ma. Artinya sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maknanya dia ingat Allah lah, dia zikir ingat Allah. Macam dia baca doa-doa yang kita bincang sebelum ni kan. Maka Allah Ta'ala menyucikan jasadnya semuanya. Maknanya jasadnya, keseluruhan jasad tu disucikan Allah. Sama ada disucikan daripada kotoran ataupun disucikan daripada dosa-dosa. Tetapi siapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wuduk, maka tidak suci daripada jasadnya kecuali dengan hanya anggota yang terkena air saja. Yang terkena air je lah. Tidak keseluruhan tubuh badannya. Jadi itu kelebihan kita berwuduk dalam keadaan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala musannif rahimahullah taala, seterusnya adab-adab mandi. Baik, mandi di sini ialah mandi yang dikatakan mandi wajib lah. Mandi wajib, bukannya mandi sunat, bukannya mandi biasa ni. Ini adalah mandi wajib bagi tujuan mengangkat hadas besar. Adapun wuduk tu untuk mengangkat hadas kecil. Apa makna hadas? Hadas ni maknanya keadaan badan kita yang kotor, yang menghalang daripada sah sembahyang. Dan keadaan badan yang kotor ni bukan zahirnya tapi batinnya. Batinnya. Adapun badan yang kotor disebabkan kerana najis, itu kita dah bincang cara nak membersihkan najis. Nak mengangkat hadas kecil, keadaan kotor yang berpunca daripada ketiadaan wuduk, maka mengangkatnya dengan cara berwuduk. Tetapi bila kita berada dalam keadaan hadas besar yang berpunca daripada junub contohnya, maka kita kena angkat melalui hadas mandi wajib. Raf'al hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Baik, kalau musannif rahimahullahu ta'ala, kata musannif, apabila engkau junub, sama ada kerana bermimpi atau jima', sama ada jima' yang halal ataupun jima' yang haram. Jangan ingat jima' yang halal saja yang wajib mandi wajib. Jima' yang haram maknanya berzina pun tetap wajib mandi wajib. Jadi bayangkanlah orang kalau berzina, tiba-tiba dia tak mandi wajib, bayangkanlah bertahun-tahun dia berkeadaan begitu, maka dia hanyut, dia tenggelam dalam dosa besar yang tersangat besar. Yang kalaulah dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala menjelang hari-hari mati dia, maka dia akan mati dalam keadaan berdosa besar. Wal'ayazubillah. Berat, susah kes begitu. Jadi apabila berjunub, sama ada kerana bermimpi sehingga keluar air mani, kalaulah bermimpi tak keluar air mani, tak payahlah mandi. Ataupun jima' walaupun tak keluar air mani, yang dikatakan jima' saja, maka walaupun tak keluar air mani, maka tetap wajib mandi wajib. Maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Ini zaman Imam Ghazali dah. Kita dah siap dah, dalam bilik air dah ada pipe, dah ada shower dan sebagainya. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu. Maksudnya sebelum mandi wajib tu, basuh kedua tangan 3 kali. Tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Kalau ada bekas-bekas kotoran ke, kalau ada najis-najis, contohnya kita buang air kecil ke, buang air besar ke, bersihkan dulu. Kalau ada yang
boleh menghalang daripada air kena air. Contohnya cat ke dan seumpamanya kena buang dulu. Tanggalkan segala kotoran ataupun yang seumpama itu yang boleh menghalang daripada kena air daripada badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk semayang berserta dengan segala doa-doanya. Maknanya ambil wuduk dulu, macam biasalah. Dan kemudian kan membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Bab kaki biarkan dulu. Jangan basuh dulu. Tapi yang lain wuduk seperti biasalah. Jadi apabila engkau sudah selesai daripada berwuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali dan engkau berniat mengangkat, yakni menghilangkan hadas junub. Hadas besarlah. Mulakan daripada kepala. Maknanya kalau kita guna shower, kenakan air pada shower tu, kita niatkan 3 kali basuhan lah. Niatkan 3 kali basuhan. Kemudian tuang, makna ketika air kena saja kena pada kepala kita, masa tu dah kena niat dah. Masa tu dah kena niat dalam hati, saja aku mandi wajib ataupun saja aku mengangkat hadas besar. Niatkan begitulah. Baik. Kena pastikan air tu kena pada kulit kepala dululah, macam kita basuh muka ketika berwuduk. Dan kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan, belah kanan. Daripada tangan kanan, bahagian badan kanan sampailah ke kaki. Sampailah ke kaki. Dan ikutilah dengan sebelah kiri. Kemudian dah sebelah kanan, kiri pula. Sebelah kiri pula. Sampailah ke kaki. Dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripadamu. Kita ratakan air. Daripada kanan, kiri, depan. Daripada muka, daripada leher, sampailah ke dada, sampailah ke bawah. Dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu dan selatilah rambut di kepala dan juga janggutmu dan sampaikanlah air ke tempat-tempat yang berlipat-lipat daripada badanmu, kat bawah ketiak ke, kat bawah, kat badan kita ke, kat mana-mana lah yang berlipat-lipat ni kan, daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Yang nipis pun yang tebal. Janggut nipis ke, janggut tebal ke, kena selat juga. Itu dia. Sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangilah wudukmu sekali lagi. Kan? Patut eloklah kalau mandi, pakai kain basahan ke sebagainya kan. Tapi kalau katakan sukar, terpaksa kita nak basuhkan kat celah-celah bahagian kemaluan dan sebagainya, maka boleh je. Tapi lepas sentuh tu, maka kita kena ambil wuduk semula lah untuk semayang. Untuk semayang. Kalau subuh lah. Atau yang lainnya. Baik. Dan perkara-perkara yang wajib dalam mandi ini ialah niat. Itu yang pertama. Ketika air mula kena pada muka kita atau kepala kita. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan jika ada. Kita buang air kecil ke, buang air besar, pastikan suci dulu. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Tanpa ada yang terhalang. Okey, maknanya kalau katakan dah selesai perkara ni, seluruh badan dah kena air, termasuklah kalau macam kita, antara yang kita kena pastikan kena juga ialah bahagian dubur kita. Sebab dubur kita ni bila kita buang air besar tu, bila najis tu keluar kan, maknanya dinding dubur tu, kat mulut dubur tu dia akan terkeluar sikit. Maka di situ pun masih dianggap sebagai bahagian tubuh yang kena dikenakan air ketika mandi wajib. Maka kita kena duduk mencangkung, kita terankan sikit. Bila dia terbuka tu kenakan air. Maka itu dah kira memadai lah. Begitu juga dengan orang perempuan, mungkin dia punya bahagian kemaluan tu dia lain sikit daripada lelaki. Maka dia kena mencangkung, dia kena jiruskan air ke dalam bahagian kemaluan dia tu
Sebab di situ dikira anggota badan yang wajib dikenakan air juga. Kan? Itu beza. Macam orang lelaki dia ada beza, perbezaan daripada orang perempuan. Baik. Dan perkara-perkara yang wajib dalam berwuduk. Kat sini barulah Imam Ghazali bahas tentang rukun wuduk. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka sekali, sekali itu jangan wajib. Maknanya ketika basuh muka yang sekali itulah kita wajib berniat. Yang sampai 3 kali itu sunat. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali, yang itu yang wajib. Yang keempat menyapu sebahagian daripada kepala sekali, itu pun yang wajib. Yang kelima membasuh kaki sampai ke buku lali sekali, itu wajib. Jadi pastikan. Maknanya kita ni kalau sebaik-baiknya bila basuh kaki, gosok kaki itu. Terutamanya bahagian merekah-merekah yang bahagian kat tumit-tumit kita tu, kat tepi-tepi kaki tu kita gosok dengan tangan ke, dengan ke lantai ke, untuk memastikan air sampai ke dalam tu. Sebab tu dah dikira bahagian yang terbuka. Dia merekah tu terbuka, maka kena masukkan air. Dan yang keenam iaitu tertib ikut susunan lah. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi. Jadi kita ni nak kena asuh diri kita sampai tahap bila kita tak buat benda sunat, kita rasa rugi tu. Itu kena tarbiyah diri. Contohnya kita ambil wuduk, kita tinggalkan benda-benda yang sunat. Kita kena ada rasa rugi. Kalau tak rasa rugi itu maknanya kita memang rugi sangat. Kita memang rugi sangat kan. Macam semayang-semayang sunat. Kita kena ajar diri kita sampai kita rasa kalau tertinggal semayang sunat ni ruginya. Terutama semayang sunat subuh contohnya kan. Kalau kita tak dapat buat tu, kita kena rasa rugi. Itu nak kena didik, asuh jiwa kita. Bahkan boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Kalau kita tak buat yang sunat, yang wajib ada bahaya. Kerana apa? Kerana perkara-perkara yang sunat merupakan penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib-wajib. Sama lah macam dalam semayang. Bila kita kadang tak sempurna khusyuk, maka kita tampung dengan yang sunat-sunat. Tapi jangan sampai tak sempurna rukun. Kalaulah rukun kita tak sempurna, itu masalah lah. Yang sunat pun tak nak cover. Ala kulli hal, sebab itulah wajibnya kita belajar. Belajar sampai mati belajar. Jangan kita rasa kita dah tak perlukan ilmu, dah tak perlukan belajar. Sebab bila dalam hati kita timbul saja rasa dah cukup ilmu dan tak perlu belajar, maka di situlah bermulanya kejahilan yang besar dalam diri kita. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala, adab-adab bertayamum, wallahu a'lam bissawab. Sambung minggu depan insya-Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Abi. Alhamdulillah. Nak tanya Bob. Apa nama yang tadi tu yang berwuduk tu kira sunat kan? Sunat kan dalam masa benda wajib. Berapa? Berwuduk. Yang berwuduk Ah, waktu mandi wajib. sunat. Sunat lah. Okay. Hmm. Terima kasih. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwata arda binuri syamsik wa qamarik. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Abi. Jazakallah khairan.